Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian kami di Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara tahun 2021. Tajuk kajian ini ialah Amalan Pelaksanaan Pedagogi Responsif Budaya berfokus sosial ekonomi pelajar dalam kalangan guru sains. Saya sebagai pembentang Nur Hidayah binti Halal daripada Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Pendidikan sains diperkenalkan di Malaysia bagi melahirkan budaya sains dan teknologi dalam diri setiap murid di samping membentuk kemahiran berfikir aras tinggi. Keupayaan murid untuk mengaplikasikan kebat dalam kehidupan seharian mereka sebenarnya adalah ibarat serampang dua mata dalam pendidikan sains kebangsaan. Walaupun mata pelajaran sains ini merupakan mata pelajaran keras sejak di sekolah rendah lagi, namun mata pelajaran ini tidak menjadi pilihan para pelajar apabila melanjutkan pengajian di peringkat yang lebih tinggi. Mata pelajaran sains yang bersifat kebat menyebabkan murid beranggapan mata pelajaran ini sukar. Lalu mereka kurang berminat, terutama murid-murid daripada keluarga sosioekonomi rendah. Pendidikan bukan faktor utama dalam kehidupan keluarga sosioekonomi rendah berbanding faktor-faktor lain yang lebih penting seperti keuangan. Situasi ini menyebabkan murid daripada keluarga ini tidak berminat untuk belajar, apatah lagi dalam mata pelajaran sains. Permasalahan kajian. Menurut McKinney dan Grant 2017, Taylor dan Franchise 2020, kekurangan minat terhadap subjek yang melibatkan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik sebenarnya lebih ketara di kalangan murid-murid daripada keluarga sosioekonomi yang rendah. Oleh itu, guru perlulah memainkan peranan utama dan untuk mengembalikan semula minat murid ini, terutama murid daripada keluarga sosioekonomi rendah ini dalam mata pelajaran sains. Memandangkan murid-murid daripada kelompok ini sebenarnya kurang mendapat akses pendidikan yang berkualiti berdasarkan laporan UNICEF 2018. Menurut Aguilera dan Chiao et al. 2020, guru sebenarnya mengetahui kepentingan untuk mengajar berdasarkan latar belakang murid. Namun, disebabkan oleh faktor kepelbagaian latar belakang murid dalam persekitaran kelas, menyebabkan guru sebenarnya lebih gemar mengajar secara sehala bagi mempercepatkan sesi pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, menurut J 2010 dan S. Billing 1995, Raja Gopal 2011, pedagogi responsif budaya sebenarnya dilihat berkesan dalam meningkatkan minat murid dan merapatkan jurang pencapaian akademik dalam kalangan kepelbagaian latar belakang murid. Kajian berkaitan pedagogi responsif budaya dalam mata pelajaran sains sebenarnya masih kurang, dan kajian berkaitan kesedaran guru untuk menggunakan pedagogi responsif budaya dalam kelas yang mempunyai kepelbagaian latar belakang murid seperti di Malaysia ini masih rendah. Kekurangan kajian inilah yang membawa kepada timbul satu persoalan. Adakah guru sains di Malaysia mengamalkan pelaksanaan pedagogi responsif budaya? Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk melihat amalan pelaksanaan pedagogi responsif budaya dalam kalangan guru sains. Terdapat dua objektif kajian dalam kajian ini, iaitu pertama, mengenal pasti amalan pelaksanaan pedagogi responsif budaya yang sering dan kurang dilaksanakan oleh guru sains, dan yang kedua, mengenal pasti hubungan antara pengalaman mengajar guru sains dengan pelaksanaan pedagogi responsif budaya. Metodologi kajian. Kajian ini adalah jenis kuantitatif berbentuk tinjauan kerata rentas. Tinjauan kerata rentas ini dipilih kerana pengumpulan data dibuat pada suatu tempoh masa yang sama tetapi melibatkan responden yang berbeza. Instrumen kajian. Instrumen kajian ini melibatkan jenis soal selidik dua bahagian, iaitu bahagian A, demografi responden, dan bahagian B, iaitu item pelaksanaan pedagogi responsif budaya. Instrumen kajian ini melibatkan skala Likert 5 tahap, iaitu saya tidak pernah melakukan ini pada bila-bila masa atau tidak pernah berusaha untuk melakukannya. Jarang, saya telah berusaha melakukan ini tapi hanya sekali atau dua kali dalam satu penggal persekolahan. Kadang-kadang saya pernah melakukan ini
tetapi sekali atau 2 kali dalam sebulan. Selalu saya melakukan ini sepenuhnya dan secara berkala 2 atau lebih pada setiap minggu, dan kerap iaitu saya melakukan ini sepenuhnya dan secara konsisten pada setiap sesi diskusi. Instrumen kajian ini diperolehi daripada kajian Silva 2017 dan pengkaji mengubah suainya. Instrumen kajian ini adalah berdasarkan instrumen kajian Silva berkaitan pelaksanaan elemen pengajaran responsif budaya di kalangan guru yang melibatkan 4 konstruk, iaitu latar belakang keluarga pelajar, pembelajaran mengikut latar belakang keluarga pelajar, hubungan positif guru pelajar dan harapan yang tinggi kepada semua pelajar. Populasi kajian. Populasi dalam kajian ini melibatkan guru sains sekolah menengah di kawasan bandar, di mana daerah petani utama di negeri Selangor dipilih memandangkan sekolah-sekolah di daerah ini terletak semuanya di kawasan bandar. Selain daripada itu, guru sains sekolah menengah di kawasan petani utama ini majoriti mengajar murid-murid daripada kumpulan sosioekonomi yang rendah. So, jumlah populasi bagi kajian ini, jumlah populasi di kawasan ini yang melibatkan guru sains sekolah menengah di kawasan bandar ini menghampiri 450. Berdasarkan jumlah populasi ini, seramai 230 orang guru sains telah terlibat sebagai sampel di dalam kajian ini. Kajian ini melibatkan pensampelan bertujuan. Ini kerana guru sains, kerana bilangan sampel daripada kumpulan guru sains yang mengajar murid daripada kumpulan sosioekonomi rendah di kawasan bandar. Kajian rintis. Kajian rintis telah dilaksanakan terlebih dahulu, di mana telah dilaksanakan di 5 buah sekolah menengah bandar di daerah Petani Perdana di negeri Selangor. Seramai 30 orang guru sains yang turut mempunyai enrolment pelajar majoriti daripada kumpulan sosioekonomi yang rendah. Daripada kajian rintis ini, nilai kebolehpercayaan keseluruhan diperolehi dengan nilai tinggi iaitu alfa sama dengan 0.892. Analisis data. Pengkaji telah menggunakan perisian SPSS version 26.0. Dalam kajian ini, pengkaji telah melaksanakan analisis deskriptif iaitu melibatkan min dan sisian pegawai serta analisis inferensi menggunakan ujian korelasi. Dapatan kajian berdasarkan persoalan kajian yang pertama iaitu apakah amalan pedagogi responsif budaya yang sering dan kurang dilaksanakan oleh guru sains. Berdasarkan jadual ini, didapati secara keseluruhannya, sampel melaksanakan pedagogi responsif budaya pada skala kadang-kadang iaitu dengan nilai min 3.35 dan sisihan piawai 0.83. Okey, berdasarkan daripada dapatan kajian keseluruhan bagi persoalan yang pertama tadi, menunjukkan bahawa bagi item pertama dan kedua serta melibatkan konstruk maklumat latar belakang keluarga pelajar, manakala bagi item 3 dan 4 melibatkan konstruk pembelajaran mengikut latar belakang pelajar. Item-item ini mempunyai nilai min dan sisihan piawai yang terendah. Ini bermakna amalan pelaksanaan pedagogi responsif budaya bagi item 1, 2, 3 dan 4 adalah pada kadar jarang. Manakala bagi item 12, iaitu melibatkan konstruk hubungan positif guru pelajar, dan item 14 melibatkan konstruk harapan yang tinggi kepada semua pelajar, item 12 dan 14 ini menunjukkan nilai min dan sisihan piawai yang tertinggi. Ini bermakna amalan pelaksanaan pedagogi responsif budaya bagi item 12 dan 14 ini adalah pada kadar selalu. Okey. Berdasarkan dapatan kajian bagi persoalan kedua, adakah terdapat hubungan antara pengalaman mengajar guru sains dengan pelaksanaan pedagogi responsif budaya? Berdasarkan ujian korelasi Spearman Rule,
Didapati nilai R 228 bersamaan dengan 0.058 dengan nilai P lebih besar daripada 0.05. Ini bermakna data kajian ini adalah tidak signifikan. Oleh itu, sebenarnya tidak terdapat hubungan linear antara bilangan tahun pengalaman guru sains mengajar dengan pelaksanaan pedagogi responsif budaya. Okey, berdasarkan dapatan-dapatan kajian tadi, perbincangan menunjukkan bahawa bagi persoalan kajian yang pertama iaitu amalan PRB yang sering dan kurang dilaksanakan oleh guru sains. Amalan PRB yang jarang iaitu hanya sekali atau 2 kali dalam satu penggal persekolahan yang dilaksanakan oleh guru-guru ialah melibatkan proses pengumpulan data mengenai latar belakang murid yang terarah kepada minat dan pembelajaran mereka untuk digunakan dalam PDPC Sains. Kedua, melaksanakan sekurang-kurangnya 2 kaedah pengumpulan data berkaitan latar belakang status sosioekonomi keluarga murid pada bulan pertama persekolahan. Ketiga, menganalisis kurikulum dan bahan pengajaran sains untuk disesuaikan dengan kumpulan murid minoriti dalam aspek status sosioekonomi dalam kelas dan penggunaan bahan tambahan dalam kurikulum dan PDPC bagi mengatasi miskonsepsi murid berkaitan kepelbagaian status sosioekonomi yang terdapat di kalangan mereka. Amalan-amalan pedagogi responsif budaya ini merupakan amalan yang jarang dilaksanakan oleh guru-guru sains, di mana mereka hanya melaksanakannya sekali atau 2 kali dalam satu penggal persekolahan. Guru sains di bandar jarang membuat pengumpulan data berkaitan latar belakang murid, menyebabkan penyampaian PDPC kurang berkesan kerana guru tidak dapat mengenal pasti sebenarnya bahan pengajaran yang bersesuaian dengan latar belakang murid, menurut Hernandez et al. 2013. Seterusnya, amalan PRB yang selalu di mana 2 atau lebih pelaksanaan pada setiap minggu dilaksanakan oleh guru-guru sains di bandar iaitu memberi perhatian dan sokongan yang setimpal kepada murid-murid tanpa mengira latar belakang sosioekonomi mereka dan membuat penetapan harapan yang tinggi kepada murid-murid dalam subjek sains tanpa mengira status sosioekonomi dan pencapaian akademik pada awal tahun persekolahan. Berdasarkan dapatan ini, sebenarnya setiap murid berhak mendapatkan pendidikan yang sama rata tanpa mengira latar belakang akademik maupun peribadi mereka dengan menetapkan sasaran kepada setiap murid menurut UNESCO 2012. Oleh itu, secara keseluruhannya, dapat dilihat guru sains di bandar sebenarnya telah melaksanakan pedagogi responsif budaya kepada murid-murid mereka yang majoriti datang daripada keluarga kumpulan sosioekonomi B40 dengan indikator sekali atau 2 kali sahaja dalam sebulan. Dapatan ini selari dengan kajian oleh Silva 2017 dan Samuels dan Cook 2017 di mana majoriti guru yang mempunyai pengetahuan berkaitan pedagogi responsif budaya melaksanakan pedagogi ini pada tahap yang rendah. Perbincangan seterusnya bagi persoalan kajian kedua iaitu hubungan antara pengalaman mengajar guru sains dengan pelaksanaan pedagogi responsif budaya. Bilangan tahun pengalaman guru mengajar dalam PDPC Sains tidak mempengaruhi pelaksanaan pedagogi responsif budaya di dalam kelas. Hasil dapatan kajian ini adalah selari dengan kajian yang dijalankan oleh Silva 2017 iaitu terdapat hubungan yang lemah antara ciri-ciri demografi guru dengan pelaksanaan pedagogi responsif budaya oleh guru-guru di sekolah rendah di Illinois Tengah. Antara ciri-ciri demografi yang dikaji oleh Silva termasuk bilangan tahun pengalaman guru mengajar. Oleh itu, ini dapat dilihat penguasaan pedagogi responsif budaya guru tidak bergantung sebenarnya kepada pengalaman mengajar seseorang guru itu. Sebaliknya, sikap dan empati guru terhadap murid mempengaruhi pelaksanaan pedagogi responsif budaya di dalam kelas. Warren 2018. Oleh itu, kesimpulannya, pelaksanaan pedagogi responsif budaya di kalangan guru sains yang mengajar murid-murid daripada keluarga kumpulan sosioekonomi rendah di bandar dalam kajian ini adalah masih dijulat kadang-kadang
Guru-guru sains sebenarnya kurang mempunyai inisiatif untuk mengenali latar belakang murid mereka sebelum sesi pengajaran dilaksanakan. Pelaksanaan pedagogi responsi budaya di kalangan guru sains di bandar sebenarnya penting kerana melalui pembelajaran sainslah pembentukan sosio-emosi murid ke arah pembentukan sikap abad ke-21 dapat dibina. Oleh itu, kajian berbentuk kualitatif berkaitan kekangan pelaksanaan pedagogi responsi budaya di kalangan guru sains boleh dilaksanakan bagi meningkatkan lagi kualiti pengajaran sains di Malaysia. Sekian, terima kasih.